Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Ya, saudara. Cuma saya aja. Apa pada Endlot? Apa khabar saudara? Semoga saudara sihat. Hari ini hari Sabtu. Ya, saya Abdul Rahman Abdullah. Terima kasih hadir. Mana kawan-kawan kita lain? Saudara Syukur Jamil. Saudara K. Ibrahim. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Juga saudara Samsu Anwar. Saudara Rahman Abdullah. Saudara Ahmad Mab. Ya, juga saudara Hani Abdullah. Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Pastikan jaga kesihatan dengan baik, saudara. Ya, saudara DZ Ketari. Ya, salam perjuangan. Ya, saudara Mas Dur. Itu juga saudara Ahmad Arbab. Saudara Hani Abdullah. Saudara Emma Duri. Saudara Nur Syah Ishak. Saudara Nur Mawan. Husin Hassan dari Keluang. Saudara Wan M. Bakri. Salam perjuangan. Saudara Hadider. Serta teman-teman yang saudara ABK. Semoga sihat, sejahtera. Terima kasih atas doa anda. Saudara Muhammad Azmi Ali. Apa khabar saudara? Semoga di Kota Baru Kelantan sihat walafiat saudara. Puan Halimah. Papa Hafiz. Puan Hamidah Musruh. Saudara Jaka Linglung, selamat malam dari Pulau Pinang. Saudara Azilal Mazhar. Saya minta maaf pada Jaka Linglung sebab janjinya saya akan bertemu mereka di Pulau Pinang. Ya, Saudara Nordin, tapi tak sempat singgah sana. Singa berdiri. Waalaikumsalam. Saudara Aloy Atiko, selamat malam. Saudara Kulit Ahmad, terima kasih hadir der. Begitu juga Saudara Azmi Omar. Saudara Puzayah Ismail, waalaikumsalam. Saudara Arish K. Itu juga Saudara Hafiz, Saudara Amas, Saudara Boy Ek, Saudara Hajah Hamimah. Cantik baju merah. Ini baju veteran, orang veteran. Lim Kim Lun, saya terpaksa buat siaran awal hari ini sebab ada pertemuan dengan veteran UMNO hari ini, saudara. Mereka nak berjumpa dengan saya, nak bertanya khabar. Ya, saudara. Kawan-kawan nak jumpa, kita kena jumpalah. Nak betulkan tempat duduk supaya letaknya tengah-tengah sikit, saudara. Saudara Amas, saudara Azul. Saudara Pelangi Senja daripada Pendang hadir. Saya lalu je Pendang itu kemarin, saudara. So, Lim Kuim Lium, keluarga salam perjuangan daripada Taiping Perak. Begitu juga Jalal Ali, Puan Rosniah, saudara Zalizam Muhammad Lizam, saudara. Baik, saudara yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf sebab hari ini waktu bukan lagi mencemburui tapi mengejar saya dalam keadaan keletihan. Tapi janji saya harus bersiaran untuk memberi pencerahan yang semampu yang saya boleh. Saudara, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 5 Ogos 2023, merupakan hari yang ke-1135. 1235, saudara. Artinya negara kita sudah 1235 kehadiran virus sebut yang masih belum usai. Ya, Saudara Yes Daim. Saya minta komentar tentang bapa mengenai sosok Tun Abdul Razak dalam politik UMNO. Kalau ada waktu saya akan cuba, saudara. Saudara agak-agak Terengganu menang tak, Saudara Azman? Sebentar lagi saya beri Saudara Karman, Saudara Hafsah Junaidi, Hafsah Junaidi. Dan saudara, saya harap jagalah kesihatan anda sebaik mungkin. Di samping itu, pastikan kebersihan keluarga kita. Virus sebut kalau kita keluar rumah, balik tak bersih, tekam anak-anak, akhirnya ini masalah yang selalu terima. Ya, saudara gerai murah MZK. Fakta harga minyak masak botol katanya dah turun. Taklah macam dulu sampai RM50 sebotol. Sekarang ni dah murah sikit. Saudara,
zaman PN katanya agak mahal. Ya, tak apalah saudara. Bersyukurlah saudara. Perpaduan lebih murah katanya. Fakta harga ayam zaman kerajaan, perpaduan lebih murah. Ya saudara, apa yang kita alami sekarang ni, kita bersyukur saudara. Baik saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting bagi saya saudara untuk kita melihat kehidupan kita ini. Dalam saya memberi pencerahan, tidak lupa saya mengingatkan teman-teman. Tapi saudara, saya bukan da'i ya. Saya adalah Amir Hijaz yang tidak pun mempunyai tauliah sebagai pendakwah maupun sebagai ustaz. Saya rakyat biasa, tapi apa yang saya terima adalah kehidupan teman-teman mengantar kiriman dalam segmen naluri kehidupan. Saudara, sebenarnya kejujuran itu adalah kunci yang amat berkesan untuk membina kepercayaan ataupun kredibiliti kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak jujur, ia boleh menghancurkan kehidupan seseorang, saudara. Sungguhnya, saudara, amat dahsyat sekali pengaruh tentang suatu kepercayaan dan luar biasa pentingnya untuk kejayaan, kerjaya di dunia ataupun di akhirat. Dalam konsep kita itu kejujuran, saudara. Dan ia jauh melampaui modal harta benda, kedudukan, jawatan ataupun ilmu sekalipun, saudara. Ketika kepercayaan sudah lenyap di hati orang lain, saudara, sukar sekali untuk tumbuh semula. Walaupun dengan berjuta janji atau membayar dengan harta sebanyak mana pun. Jika kepercayaan di hati orang sudah hilang, maka perasaan yang muncul selalunya mencurigai dan rasa tidak percaya pada diri akan selalu membayang dan membekas pada orang lain terhadap kita. Jadi saudara, biasakanlah untuk selalu jujur, sekalipun dimulai dari hal-hal yang paling sederhana dan kecil. Walaupun terhadap anak-anak, kerana sungguhnya Allah menilai kita dan juga sikap kita, saudara. Yakinlah, saudara, tidak akan ada untungnya sama sekali dengan sifat ketidakjujurannya. Tapi adalah kerugian yang mendera dan menghancurkan jika terlalu banyak, kerana terlalu banyak kita bersikap curang. Dan bukti sekeliling kita tu sudah sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita semua. Jangan sekali kita berbohong, saudara, atau terpancing untuk menambah percakapan sehingga menjadi dusta, sekalipun dalam gurauan. Dan jangan sekali kita mudah membuat janji. Itu yang kita harapkan. Sekarang ini dalam musim-musim berkempen, pilihan raya ni, ramai orang menabur janji. Sebab itu saya kata, jangan sekali-kali kita berbohong atau terpancing untuk menambah percakapan, saudara. Tepatlah pada waktu dan segala hal. Jangan pula kita terlambat ataupun melambat-lambatkan. Seperti bila waktu solat, saudara, percepatkan. Waktu bila sampai saya lepas saja azan, lakukanlah solat, saudara. Dan biasakanlah kita mempunyai data dan fakta yang jelas serta bersikap terbuka. Sebelum kita nak bercakap, kita kena ada fakta, kita ada data-datanya, baru kita boleh bercakap, saudara. Jangan main ambil pick up from the sky. Dan kita harus memiliki kemampuan dan juga kesungguhan untuk menilai diri sendiri dan segera memperbaiki diri jika kita ditemukan kesalahan serta bertanggungjawablah atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Tak salah minta ampun, minta maaf pada teman-teman sama manusia, saudara. Dan kita juga harus mohon keampunan daripada Allah SWT. Jangan sekali-kali, saudara, kita patah semangat bila kita dapati masa lalu kita pernah berlaku sekali ataupun banyak ketidakjujuran. Bila kita dah tahu, kita ada keinsafan, kita berhentilah. Berdoa pada Allah SWT, mohon keampunan. Kalau kita pernah tidak jujur pada teman kita, jadi kita mohon ampun. Tak ada masalah, saudara. Apa khabar Jamaldin? Saudara, suara anak muda katanya PN Best. Pilihan kami anak-anak muda. Terpulanglah, saudara. Saya tidak syok sendiri, saudara. Anak nelayan, bukan saya nak syok sendiri, saudara. Saudara Zam pun dia kata saya sembang kari. Terpulanglah pada anda. Saya cuma memberi pencerahan. Memanglah bila saya memberi pencerahan begini, bila berfakta, orang tak suka. Akhirnya orang kata kita sembang kari. Kalaulah macam anak nelayan, anda sokong parti tertentu, saya pun memuja parti tersebut, tentulah anda puji saya. Tapi kerana saya memberi pencerahan, menyatakan realitinya, tentulah anda tak suka. Itu gambaran saya terpulang pada anda. Saya Dr. Moto, lain macam baju UMNO ni. Saya bukan baju UMNO, ini baju veteran saya. Saya orang lama. Usia saya dah 67 tahun, saya tidak langsung memikirkan soal jawatan. Sebab itu saya memberi pencerahan, saya harus berlaku adil.
Tapi untuk mengajak saya keluar daripada parti ini tidak mungkin. Saya orang UMNO, saya bukan ahli UMNO. Itu kena beza saya. Ahli-ahli ini dia boleh keluar dan masuk. Orang UMNO tak boleh. Dah sebati saya. Semoga berdiri singo, dia kata PN dah koyak. Bagi saya lah, saya tak suka mengatakan orang dikoyak, orang tak berkuat. Saya memberi pencerahan. Pok Lan, Pok Lan lagi teruk, dia kata PN Parti Penyambung Nasional. Ini menjadi masalahnya, saudara. Baik, saudara, kita harus jujurlah dalam memberi pencerahan, saudara. Kita sambung dengan Mutara Kata. Dalam segmen Mutara Kata ini, kiriman sahabat saya, Datuk Seri Said Ali. Katanya, saat melangkah ke dunia dahulu, kita tidak membawa apa-apa. Jauh sekali memiliki apa-apa pun. Dan ketika kita berada dalam dunia, kita saling bersaing untuk mendapatkan segalanya. Tanpa menyedari, kita bakal keluar dari dunia ini tanpa membawa apa-apa. Keluar dari dunia maksudnya kita kembali ke rahmatullah. Tak bawa apa-apa pun, saudara. Jadi belajarlah untuk merasa bahagia. Meskipun kadang-kadang kita tidak kaya. Hiduplah sederhana. Cukuplah di sekeliling kita dan diri kita dikelilingi oleh orang yang disayangi. Itu saja harapan saya. Saya tahu saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat. Ada yang suka, ada yang tak suka. Yang tak suka tu kerana mereka berlainan parti. Saya dah tegaskan, anda boleh menyertai mana-mana parti. Tak ada halangan pada saya. Asalkan jangan maki hamun rumah saya. Sebab saya juga tak maki hamun rumah anda. Itu faktanya, saudara. Kalau anda mengundang untuk saya memaki hamun rumah anda, kerana anda memaki hamun rumah saya rasa pencerahan kita tak akan menjadi ke mana-mana, saudara. Sebab itu, saudara, mari kita santuni pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Petang tadi bila mengantar kiriman. Ya, cuma saya cakap kepada Pak Nazir, saya minta maaf. Sebab saya tak sempat pun bertandang ke rumah Pak Nazir di Perlis. Walaupun saya naik feri kemarin menggunakan bot daripada Kuala Perlis. Minta maaf Pak Nazir. Baik, saudara, kata Pak Nazir, kacaknya Abah memakai jubah. Hendak ke mana gara-gara? Sekali bah, pasir berubah. Begitulah suasana keadaan negara. Jadi sekali air bah, sekali pantai berubah. Begitulah keadaan suasana negara kita, saudara. Pantun kedua daripada Pak Nazir, bersembunyi belakang pintu, bermain dengan adiklah. Berdepan jalan buntu, mintalah bantuan Allah. Itu yang sebaik-baiknya. Apa yang dinyatakan oleh Pak Nazir, kalau kita berdepan dengan suatu kebuntuan, saudara, tempat kita lain tak ada, kita mintalah bantuan daripada Allah SWT. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu berarti bagi saya. Teman, saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar sentiasa membelanja wang negara secara berhemah. Janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya negara berbelanja tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Dan peringatan saya pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, pastikan anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan anda. Ingat, saudara, ini pencerahan politik yang matlamatnya sekadar memberi informasi agar warga kita sentiasa berinformasi, saudara. Apa khabar Puan Zubaidah, Saudara Sulaiman? Dia kata kalau kena bayaran cakap bohong. Saudara Rusli Misyah, dia kata segak pakai uniform UMNO. Alhamdulillah lah kalau orang kata begitu, saudara. Dan saya perlu mengingatkan, bila saya memberi pencerahan, bila saya memberi pandangan saya, kita mesti berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu faktanya. Dan kalau anda mau menyantuni saya, gunalah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Saudara, itu peringatan saya yang perlu saya nyatakan. Kalau tak saya nyatakan, nanti balik ke rumah ataupun peguam saya akan telefon. Apa cerita malam ni tak cakap pun. Kerana kita sentiasa dilindungi oleh persoalan mahkamah dan sebagainya. Saudara, apa khabar Saudara Mak Yusof Bahrom dari Rawang, saudara, Saudara Ibjah, Saudara Madani, Saudara Mak Tahir Ahmad. Itu juga Saudara Nur Anwar, Nur DAP, terpulang pada saudara. WM Sanusi, Nur Anwar, Nur DAP, tak apalah. Jadi bila dah buta hati macam ni lah jadinya, saudara, saya tak tahu. Ya, saudara. Baik.
Saya harus melaporkan saudara sebab kita harus berhati-hati. Saya khawatir bimbang bila keadaan suasana panas yang melanda. Hari ini saya di Port Dickson saudara, dan panasnya melampau sangat. Panas yang teramat sangat berpeluh-peluh saudara. Dan kesan panas tersebut akhirnya contoh di negara China. Kerana media melaporkan bencana alam di China hari ini saudara telah pun menjejaskan hampir 16 juta penduduk dan mengakibatkan 147 kematian sejak awal bulan lalu sehingga saat ini. Demikian menurut Kementerian Pengurusan Kecemasan Negara China. Dalam tempoh tersebut seramai 703,000 penduduk telah berpindah dan ditempatkan semula ke tempat yang lain berikutan bencana dan turut menyebabkan 4,300 rumah runtuh saudara, 8,400 rumah rosak teruk dan 40,000 kediaman mengalami kerosakan. Data-data Kementerian Negara China menunjukkan beribu-ribu hektar tanah ladang terjejas sekaligus membawa kepada kerugian ekonomi mencecah 41 bilion yuan ataupun 5.7 bilion dolar Amerika saudara. Demikian keadaannya bila bencana itu berlaku. Sebab itu saya mengharapkan agar kita saling berdoa dan sentiasa berdoa pada Allah SWT agar musibah itu tidak melanda negara kita saudara. Hari ini saya juga menerima laporan bahawa kerajaan Arab Saudi telah pun menggesa rakyatnya segera tinggalkan Lubnan. Kedutaan Arab Saudi di Lubnan menggesa rakyatnya meninggalkan negara itu secepat mungkin. Dalam satu kenyataan pada semalam, kedutaan itu mengeluarkan amaran supaya tidak melawat kawasan pertempuran yang berlaku. Kerana di Lubnan masih lagi berterusan. Kesan politik, mereka berperang sama sendiri. Sebab itu kita tidak mahu negara kita terjebak dalam peperangan yang sedemikian. Saudara, kerana sejak 29 Julai, 12 orang telah terbunuh, manakala lebih 60 cedera dalam pertempuran antara puak Palestin di Ain al-Hilwih, iaitu kamp pelarian Palestin yang terbesar di Lubnan. Jadi gencatan senjata telah dicapai antara kumpulan Palestin di kamp itu pada 31 Julai di bawah pengantaraan Parti Lubnan. Meskipun begitu, pertempuran bersenjata terus berlaku antara puak kiri dan kanan dari masa ke semasa. Lubnan masih lagi belum selesai, dah 8 bulan pilihan raya diadakan, tidak ada Perdana Menteri. Berbeza dengan negara kita saudara. Kita cuma dalam seminggu saja, walaupun dalam keadaan hang parlimen, kita masih berjaya menubuhkan kerajaan. Di Thailand sudah masuk bulan yang ketiga saudara. Perdana Menteri belum dapat dilantik dan belum ada kerajaan yang absah, yang sahih untuk mentadbir Thailand. Teman-teman yang mahu berhasrat ataupun ingin melawat kota Bangkok, tenangkan dulu. Sebab keadaan belum tahu lagi saudara. Sebab unjuk rasa, saya difahamkan, sudah pun bermula di kota Bangkok. Antara kumpulan-kumpulan yang menyokong calon Puitat, iaitu sepatutnya dia jadi Perdana Menteri, tapi kerana tak cukup jumlahnya saudara. Dan di Pakistan saudara, ini kesan politik. Akhirnya, bekas Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah pun dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Tuduhannya kerana rasuah. Mahkamah di Islamabad mendapati beliau bersalah kerana tidak mengisytiharkan wang yang diperolehi hasil jualan hadiah negara secara haram katanya. Imran walau bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan berkata akan membuat rayuan. Hakim memerintahkan penahanannya serta-merta dan bekas Perdana Menteri itu kemudiannya ditahan di rumahnya di Lahore. Imran Khan dilantik sebagai Perdana Menteri saudara pada tahun 2018 namun digulingkan dalam undi tidak percaya tahun lalu. Sejak dari itu berlakulah kemelut masalah yang berlaku terhadap Imran Khan selaku Perdana Menteri dan perbalahan itu antara Imran dengan pimpinan yang ada hari ini berterusan saudara. Dengan keputusan mahkamah yang diumumkan, orang ramai termasuk beberapa peguam mula melaungkan Imran Khan adalah pencuri di luar bangunan. Bagi Imran Khan, beliau ditangkap dan tidak hadir di mahkamah seperti yang diarahkan. Namun kemudiannya dibebaskan setelah penahanan itu diisytiharkan tidak sah. Itu yang berlaku di Pakistan. Juga kalau boleh jangan ke sana sebab adanya unjuk rasa. Ada kumpulan penyokong-penyokong Imran akan melakukan demonstran di sekitar kota raya Lahore dan juga bandar-bandar yang lain saudara. Itu keadaannya saudara. Kita berbalik pada politik negara kita saudara. Terdapat di Malaysia, di negara kita saudara, UMNO mempunyai 191 bahagian.
Bukan satu bahagian, bukan dua bahagian. Artinya kalau satu bahagian pun yang tidak ahli jawatankuasanya letak jawatan, ia tidak akan melumpuhkan sama sekali UMNO. Ini pernah berlaku di Tanah Merah apabila ketua bahagian ketika itu, saudara, tak silap saya ini Ikmal, Datuk Ikmal dia letak jawatan dan menyertai parti PBM. Tapi tergantung seketika aja. UMNO bahagian Tanah Merah, tapi hari ini sudah pulih seperti biasa. Begitu juga saya sekarang ni, apabila Tan Sri Anwar Musa semalam mengumumkan kebanyakan ahli-ahli partinya, terutama wanita, ketua wanita, ketua cawangan wanita, jawatankuasa wanita bahagian, termasuklah anaknya, agak mengherankan. Sehari sebelum itu anak dia berkempen untuk mengundi UMNO Barisan Nasional. Tiba-tiba semalam umum keluar parti. Dan menurut Datuk Seri Alwi, kebanyakan mereka yang keluar daripada UMNO adalah keluarga Anwar Musa. Itu saya. Tapi tidak perlu. Tapi kalau kita dengar ceritanya 2-3 hari sebelum ini, 40 pemimpin utama UMNO akan keluar menyertai Parti Perikatan Nasional. Rupa-rupanya 40 tu ahli-ahli dia. Itu saya kata kadang-kadang sembang aja deras, saudara. Sebab itu menurut Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, iaitu saudara Dr. Ikmal, dia kata patah tumbuh hilang berganti. Bagi pihak Pergerakan Pemuda Malaysia, saya melahirkan rasa duka cita terhadap tindakan pihak-pihak yang meninggalkan UMNO di saat parti diuji dengan hebat. Kekuatan sebagai pemimpin dan pendukung parti adalah untuk kekal berada dalam barisan perjuangan saat parti diuji hebat. Bukan lari meninggalkannya saat dalam serba kepayahan, tetapi kekal bersama hanya ketika manis dan senang. Itu kenyataan Ketua Pemuda. Jadi mereka yang meninggalkan parti waktu kita sedang menghadapi musim pilihan raya ini, okey, keluar parti. Tapi besok, insya-Allah kalau menang, masa nak menyertai balik, berebut jawatan lagi. Jadi, susulan kenyataan saudara Afiq Amani Anwar, itu anak Anwar Musa, selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Ketereh, dan saudara Ahmad Syauqi Mazlan, selaku Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Ketereh, yang juga telah mengumumkan keluar dari parti Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Ketereh, akan dipangku oleh saudara Azhan Ishak selaku Naib Pergerakan Pemuda UMNO Ketereh sebelum ini. Jadi bagi saya beruntunglah saudara Azhan. Tak payah nak bertanding, dah sekarang ni mangku dia Ketua Pemuda. Mungkin waktu musim pemilihan dulu, nak bertanding pun takut, segan, anak ketua bahagian. Ketua bahagiannya Tan Sri Anwar Musa, ini anak Tan Sri Anwar Musa, keluarganya ramai, mencengkam bahagian itu. Tapi sekarang ni, saudara Azhan Ishak telah pun mendapat percuma saja saudara jawatan. Sebab itu kata Ketua Pemuda UMNO Malaysia, kami di Pemuda UMNO akan terus istiqamah dan meneruskan serta menggalas tanggungjawab untuk memperkukuhkan UMNO. Pemimpin itu datang dan pergi, patah tumbuh hilang berganti. Perjuangan UMNO tetap akan diteruskan. Jadi tindakan keluar parti secara beramai-ramai tidak sesekali akan mencacatkan semangat rakan-rakan pemuda yang lain yang masih setia, berusaha bersusah payah dan akan terus mengangkat perjuangan ini walau dalam keadaan yang susah maupun senang, saudara. Jadi suka untuk saya ingatkan dan berpesan pada rakan-rakan pemuda UMNO. Ya, Dr. Ikmal selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, dia kata perjuangan kita tidak berlandaskan individu atau mana-mana figura politik. Tetapi perjuangan pemuda dalam UMNO adalah untuk meneruskan fungsi dan peranan institusi dalam merekrut anak muda, memelihara perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Jadi katanya terima kasih di atas segala jasa dan khidmat bakti buat mereka yang telah pun bersama-sama UMNO selama ini. Jadi kita jumpa di medan pertempuran. Hebat saudara Ketua Pemuda. Tak apalah, anda nak keluar, tinggalkan UMNO, tak ada masalah. Dan kita bertemu di medan perjuangan. Saya agak terkesima lah dengan semangat Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saudara Dr. Akmal Saleh, menerusi kenyataannya hari ini, saudara. Dan di Kota Baru, Kelantan saat ini, saudara, telah pun diumumkan iaitu manifesto harapan dan impian yang akan terlaksana oleh seandainya UMNO mampu mentadbir negeri Kelantan. Menurut Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Jazlan, beliau menyatakan perkara penting sekali ialah penghapusan tunggakan bil air Kelantan Sdn Bhd
dan pemansuhan bayaran letak kereta di seluruh pihak berkuasa tempatan. Itu adalah merupakan antara tawaran dalam manifesto Barisan Nasional. Saudara, selaku pengurusi Kerajaan Perpaduan Madani, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata sebanyak 34 tawaran. Tapi saya sebut 5-6 yang penting sajalah, saudara. Antaranya iaitu pembinaan segera terminal pengangkutan awam bersepadu, itu Kelantan Central. Ini dah lama tertangguh, saudara. Pecah tanah dah berkali-kali pun. Tapi masih lagi keadaannya macam geban ayam, saudara. Serta tiket percuma bas dan kereta api untuk mahasiswa anak Kelantan pergi dan pulang sebanyak 2 kali setahun sehingga tamat pengajian. Artinya, pelajar-pelajar yang menuntut di pusat pengajian tinggi atau bersekolah asrama penuh untuk 2 tahun, setahun 2 kali, saudara, akan memperolehi tiket percuma pergi dan balik sama ada menggunakan kereta api ataupun bas kenderaan awam. Jadi, saudara, melalui tawaran ini katanya beliau berharap rakyat Kelantan dapat mengubah masa depan negeri itu. Ia bukan satu janji yang retorik, tetapi akan direalisasikan demi kesejahteraan rakyat, saudara. Datuk Ahmad Jazlan juga selaku pengurusi Barisan Nasional memberitahu tawaran turut memberi keutamaan kepada pemotongan sebanyak 50% lesen perniagaan yang melibatkan pihak berkuasa tempatan. Kadar cukai pintu termasuk tunggakan, menurunkan semula premium tanah, caj pecah sebadan dan ubah syarat tanah serta bayaran doket tanah dan bantuan. Itu yang berhubung tentang hartanah untuk memajukan sektor pembangunan hartanah di Kelantan. Jadi katanya juga Barisan Nasional Pakatan Harapan mahu mewujudkan Perbadanan Kemajuan Kelantan Utara. Ini adalah untuk memacu ekonomi negeri itu melalui usaha pembangunan ekonomi sosial, pembasmian kemiskinan untuk membantu rakyat dengan lebih proaktif. Kita juga akan membina kira-kira 5,000 unit rumah mampu milik dalam tempoh 5 tahun. Selain diskaun ribat 50% untuk bayaran proses pelan kediaman untuk rumah kali pertama, terutama pada golongan B40, belia dan yang baru membina keluarga. Tambahnya, golongan pelajar tingkatan 6 juga diutamakan dengan pemberian one-off. Yang tingkatan 6 ke atas, saudara, akan diberi bantuan one-off sejumlah RM3,000 untuk pembelian barangan sekolah. Selain daripada itu, bantuan ibu bersalin untuk anak pertama sebanyak RM1,000 turut diberikan. Beliau maklumkan Barisan Nasional Pakatan Harapan akan mengembangkan syiar Islam di negeri itu sebagai perkara utama dengan mewujudkan jawatan guru Al-Quran dan kelas Al-Quran percuma di seluruh negeri Kelantan. Kita wujudkan bantuan tahunan tetap kepada institusi pondok dan tahfiz serta bantuan sejumlah RM2,000 kepada pasangan yang baru berkahwin. Saya rasa kalau itu keadaannya macam di negeri Selangor. Di negeri Selangor telah pun dilaksanakan sepenuhnya, iaitu pasangan yang baru berkahwin kali pertama lah, saya jangan buat 2-3 kali, akan dapat RM2,000. Dan malahan menurut Setiausaha Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Alwi, lebih 10 tawaran lagi dijangka dikemukakan dalam 34 manifesto itu, saudara. Antaranya termasuk persetujuan kerajaan untuk membina sebuah Kolej Universiti Al-Quran Tahfiz Sains di Kelantan. Itu baru nak membina, nak membangunkan Islam, saudara. Selaku Setiausaha Barisan Nasional Kelantan, Datuk Seri Muhammad Alwi Cik Ahmad berkata, pengumuman manifesto yang dilakukan oleh Datuk Ahmad Jazlan Yaakob adalah merupakan yang sangat menarik kerana ia menyentuh semua lapisan golongan selain akan memberi impak kepada para pengundi. Janji kita adalah janji yang akan ditunaikan. Antara yang paling menarik adalah Kolej Universiti Al-Quran Tahfiz Sains. Itu kita akan melahirkan golongan profesional yang menghafal Al-Quran sebagai sejajar dengan harapan dan impian Presiden UMNO untuk menzahirkan sekurang-kurangnya 2.7 juta hufaz Al-Quran di seluruh negara, saudara. Katanya lagi, tawaran dikemukakan jelas untuk memperbetulkan banyak kesilapan dan janji yang tidak ditunaikan kerajaan negeri. Jadi katanya kita yakin tawaran dikemukakan dalam kemampuan kita sekaligus dapat menarik sokongan. Itu janji daripada UMNO Barisan Nasional di Kelantan. Bagaimanapun, saudara, laporan teman saya di Tumpat. Walaupun saya dah meninggalkan Kelantan,
saya berada sekarang ni di Negeri Sembilan. Saya tetap menerima laporan teman saya dari Tumpat, Kelantan. Kata petang tadi katanya ramai yang dah atas pagar, termasuk orang PAS. Dan mereka sekarang ni dalam keadaan pertimbangan. Tak nak untuk menyokong ataupun tidak. Tapi dah berdiri di atas pagar. Dulu mereka adalah merupakan penyokong tegar. Tumpat dihuni oleh ramai nelayan dan petani miskin. Dan juga menempatkan ribuan keturunan Thai, saudara. Rata-rata kekeliruan dengan politik sama ada nak mengundi itu, mengundi ini pun telah pun sedang dilaksanakan. Dan rakyat mengharapkan kali ini UMNO melaksanakan apa yang dijanjikan. Saudara, dan menurut laporan teman saya katanya sejak 30 tahun lebih tidak pernah ada VVIP jenguk dan tanya masalah mereka dalam 20 tahun. Artinya dalam tempoh 20 tahun tidak ada pemimpin tertinggi negara dibawa turun untuk melihat keperitan kehidupan nelayan. Jadi kerana itulah mereka kini lebih berpihak kepada kerajaan Pakatan Perpaduan. Itu laporan yang saya terima, saudara. Jangan marah. Bukan laporan saya. Di Terengganu pula, saudara, daripada ada 6 daripada ini 30 aku janji. Jadi masing-masing sekarang ni ada aku janji atau manifesto. 6 daripada aku janji Barisan Nasional Terengganu sekandainya menjadi kerajaan, kita boleh lihat, saudara, melibatkan dari pelajar sekolah rendah sehinggalah ke peringkat IPT. Jadi, kerajaan Terengganu kalau diperintah oleh Kerajaan Barisan Nasional, pertama sekali, e-book untuk pelajar-pelajar sekolah rendah akan diberi secara percuma. Bantuan awal persekolahan RM150 pada semua pelajar setiap tahun. Sebagaimana kita tahu, melalui bajet yang lepas, Yang Mohd Perdana Menteri telah pun memberi setiap pelajar tanpa mengira kaum RM150 untuk memulakan alam persekolahan. Tapi orang tak terima kasih. Dia tak kira lah anda sokong ke, anda orang PAS ke, orang DAP ke, orang keadilan ke, orang amanah ke, orang UMNO. Tak ambil kisah. Asalkan anak-anak kita masuk sekolah saja, bantuan RM150 masuk ke kunci. Kalau keluarga itu ada 6 orang anak di sekolah, artinya 6 kali 150 sudah ada RM900. Kalau tidak, susah saya. Bantuan one-off RM600 kepada pelajar baru ke sekolah berasrama penuh juga akan diberi. Ini di Terengganu saja, Kelantan lain, ini di Terengganu. Kerana bagi pelajar-pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan, bila terpilih untuk masuk ke sekolah berasrama penuh, selalunya kadang-kadang macam pernah saya alami saya dulu, waktu saya di sekolah rendah, nak masuk sekolah menengah, dapat tawaran pergi ke sekolah berasrama penuh, tak mampu nak cari duit bayar tambang. Pendualuannya memanglah bila dah masuk tu dibayar balik, tapi keluarga miskin. Kali ini kerajaan negeri Terengganu memanglah sepatutnya begitu, sebab Terengganu sebagaimana saya katakan negerinya kaya dengan hasil minyak berpuluhan bilion saudara, dan Terengganu menawarkan bantuan one off, dapat saja masuk asrama penuh dapat RM600 kepada sekolah pelajar baru, setiap pelajar yang baru. Kemudian, bantuan awal pendaftaran pelajar IPT. Ini pun penting, saya. Selalunya kita kadang-kadang bila dah anak-anak masuk universiti, pening, saya. Nak cari wang mula itu, nak bayar itu, bayar ini. Mungkin malah masuk ke universiti adalah bantuan ataupun PTPN dan sebagainya. Tetapi untuk memulakan nak masuk ke universiti, contoh, kalau daripada Cukai ke ataupun daripada Ulu Terengganu, nak datang ke Kuala Lumpur, dapat tawaran belajar di IPT, Institut Pengajian Tinggi, sama ada di IUITM ataupun Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan, nak datang tu tambang dan sebagainya. Jadi seandainya UMNO Barisan Nasional mampu menjadi kerajaan di Terengganu, maka kerajaan baru itu menyediakan pendaftaran RM1,500 untuk ijazah dan RM1,000 untuk peringkat diploma dan RM750 untuk peringkat sijil. Begitu juga pemberian laptop secara percuma pada semua pelajar-pelajar baru yang memasuki IPT, Institut Pengajian Tinggi. Sekarang di dunia tanpa sepadan, semua orang perlu ada laptop, perlu ada komputer, saudara. Jadi itu adalah sebahagian daripada keperluan untuk menjadi siswa ataupun siswazah. Kali ini, kalau ini rakyat Terengganu, saudara, orang Melaka jangan campur, orang Negeri Sembilan jangan campur, orang Kedah jangan campur. Saudara, ini tawaran daripada Kerajaan Barisan Nasional di Terengganu seandainya mereka berjaya mengemudi kerajaan negeri. Ya, saudara, begitu juga bantuan laptop percuma atau voucher laptop RM1,000 untuk semua pelajar. Semoga
ia dapat direalisasikan. Inilah impian rakyat Terengganu. Laporan saya dapat di Terengganu, saudara, itu keadaannya. Sebab itu sekarang, saudara, bila mereka menawarkan kononnya, saudara, nak tebuk atap lah, nak tebuk kerajaan je. Saya rasa ini yang pelik sikit, saudara. Nak runcit-runcit macam mana? 148 ahli parlimen. Saya dengar juga tadi ceramah sana sini, kita wujudkan referendum. Kalau negeri ini kita menang, kita akan bagi tahu pada pimpinan negara bahawa rakyat, orang Melayu khususnya, tidak lagi menyokong kerajaan pimpinan dan Susilo Anwar Ibrahim. Saya kata, kenapa isu itu? Pilihan raya negeri lah. Kalau nak sangat jadi kerajaan, tunggulah 6 tahun lagi. Ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mencabar. Jangan lupa, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim 2 hari lepas juga telah pun mencabar. Katanya kalau betul-betul mereka ada kekuatan, musim parlimen bersidang nanti, barulah. Beliau tidak akan sekat, saudara. Itu keadaannya. Tapi kerana nak cari menggapai sokongan untuk pilihan raya di 6 buah negeri ini, macam-macam mereka berhelah. Saya tak mau komen lebih daripada itu, saudara. Konon-kononnya dah siap ada SD lah. SD tak laku dah. Sebab kita ada Akta Anti Lompat Parti. Jadi mereka mahu menafikannya. Terpulanglah, saudara. Baik, saudara. Tinggal 7 hari lagi countdown untuk pilihan raya. Rakyat akan mengundi di 6 buah negeri. Hari ini, saudara, sebagaimana saya katakan, saya berada di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, Darul Khusus. Saya. Dan laporan saya terima memang agak memberangsangkan. Kali ini sukar untuk Perikatan Nasional menembusi kubu-kubu yang dikuasai oleh sama ada oleh Parti Keadilan, maupun oleh MANA, ataupun oleh UMNO Barisan Nasional serta DAP. Sukar. Saya melihat dari gagasan ataupun saya ingat dalam seminggu 2 lepas dulu saya telah pun memberi pencerahan bagaimana kedudukan dari segi data-data, tetapi respon daripada rakyat yang saya terima. Dan saya, kerana sekarang ini saya berada di Port Dickson. Di Port Dickson, saudara, terdapat 5 Dewan Undangan Negeri. Dia pelik sikitlah dari negeri lain sebab negeri kecil, tapi ahli Dewan Negerinya adunya ramai. Dan untuk Parlimen Port Dickson, tempoh pilihan raya dulu, Datuk Daniel, saudara, daripada Parti Keadilan. Beliau mencapai undi sejumlah 36,225 dengan majoriti 17,710. Malahan calon daripada Barisan Nasional saja pun cuma mampu 18,515 undi. Kalau dicampur 2 saja, itu saudara, sudah ada 54,000. Itu peringkat parlimen. Dan Ustaz Mahfuz Roslan daripada PAS cuma mampu menggapai 6,594 undi saja, saudara. Hilang deposit. Itu parlimen yang lepas, saudara. Di N29 Chuah. Ini 5 kawasan, saudara. N29 Chuah, jumlah pengundi 15,095. Pilihan raya lepas dimenangi oleh calon daripada Parti Keadilan, iaitu Yek Diu Ching, dengan jumlah undinya 6,661. Majoriti 3,201. Ini kawasan ni adalah kawasan yang majoritinya pengundi-pengundi bukan Melayu, saudara. Kerana Parti Gerakan dulu pun, Barisan Nasional dulu cuma dapat 3,400. Dua parti saya kali ini, saudara. Masa pilihan raya lepas, itu UMNO, Barisan Nasional menentang Parti Keadilan. Tapi Keadilan menang dengan dapat 6,661. Kali ini, Barisan Nasional tak ada menurunkan mana-mana calon. Jadi, calonnya adalah Yu Boon Lai. Itu calon baru, saudara, daripada Parti Pakatan Rakyat. Yu Boon Lai akan menentang Tang Je Sun dari Parti Gerakan, saudara. Modal Tang Je Sun saya rasa tak tahulah. Rasa-rasanya dia cuma ada berapa undi. Tak ada lah sebab tak ada rekod sekarang ni. Yang ada rekod antara UMNO Barisan Nasional dan Keadilan. Kalau dua-dua campur situ aja dah 10,000, saudara. Tak tahulah mana nak dapat. Itu di kawasan Dewan Undangan Negeri Chuah dalam Parlimen Port Dickson. Bagi kursi Dewan Undangan Negeri Lukut, saudara, sebab itu malam ni saya nak berjumpa dengan kawan-kawan di kawasan ini dan mengesahkan tentang keabsahan nombor-nombor ini, saudara. Bagi Dewan Undangan Negeri Lukut, saudara, N30. Pengundi ada 26,806 pengundi.
Dalam pilihan raya yang lalu, kawasan ini dimenangi oleh Chu Ken Hua daripada Parti Keadilan. Kali ini, Chu Ken Hua diturunkan sekali lagi bertanding. Dan ia, dia mewakili Parti DAP, saudara. Dan menentang Ragu Subramaniam daripada PAS pula katanya, saudara. Pilihan raya lepas, Chu Ken Hua dapat 11,449 dan undi daripada Yang Kun Yu daripada Gerakan Barisan Nasional 3,044. Kalau 3,000 campur 8 dari 11,000. Tak tahulah macam mana Ragu Subramaniam nak gapai kundi sebab gerakan pun tak bertanding situ. Juga kawasan majoritinya pengundi bukan Melayu, saudara. Bagi Bagan Pinang, jumlah pengundi adalah 27,790, saudara. Calon yang bertanding ialah Abdul Fattah Zakaria daripada PAS menentang calon daripada UMNO Barisan Nasional Muhammad Najib Muhammad Isa, iaitu anak daripada Tan Sri Muhammad Isa Samad. Dalam pilihan raya yang dulu, saudara, Tun Hairuddin Abu Bakar ataupun orang panggil Don, Datuk Don, beliau mendapat 7,146 undi, menewaskan Muhammad Ibrahim Khan dari Parti Keadilan 5,211. Hari ini kedua-dua parti itu telah bercantum. Dan tentulah macam mana PAS nak dapat, nak cari di mana tu. Sebab yang melawan kali ini cuma antara UMNO dan PAS saja. UMNO Barisan Nasional campur juga dengan Keadilan, tentulah daripada 7,000 campur dengan 5,000 dan 12,000. Itu di kawasan Bagan Pinang. Bagi kawasan Linggi N32, saudara, pilihan raya yang lalu dimenangi oleh Datuk Haji Abdul Rahman Mat Reza. Dia dapat 6,072, menewaskan Rusli bin Abdullah dari Parti Keadilan, iaitu 5,449. Sekarang ini 6,072 campur 5,449. Sebab UMNO Barisan Nasional bersama-sama dengan Parti Keadilan, tentulah jumlahnya adalah 11,449, saudara. Dan calon cuma bertanding dua, iaitu antara Datuk Muhammad Faizal Ramli menentang Zamri Mat Said. Dulu UMNO menang, kali ini menentang Barisan Parti Keadilan. Kali ini Keadilan bercampur dengan UMNO. Dah jadi 11,000. Kerana calon daripada PAS dulu, iaitu Rizal Ishak, dia mewakili Parti PAS, hilang wang pertaruhan, cuma dapat 992 undi saja. Jadi Saudara Zamri Mat Said tak tahu macam mana sebab dia datang dari Parti Bersatu. Dan akhir sekali Dewan Undangan Negeri di Seri Tanjung. Dulu kali ini Bersatu mengirimkan Zaibidi Arifin menentang Raja Sikaran daripada Parti PKR, saudara. Jumlah pengundi 9,431. Dulu kawasan ini dimenangi oleh Wong Zipin daripada Parti Tindakan Demokratik DAP. Jadi sekarang ni mereka bersetuju untuk memberi laluan kepada Parti PKR, iaitu Raja Sikaran. Pilihan raya lepas, calon Parti DAP dia dapat 13,673. Calon daripada Barisan Nasional, saya rasa ini MCA, dapat 4,290 campur 2, 13,000. Iaitu Pang Tu Chung dari Parti Harapan Rakyat Sabah dapat 873 dan Leong Yun Fut Parti Kebangsaan Sabah 154. Dua-dua hilang wang pertaruhan. Itu gambaran sekarang, saya. Jadi terpulanglah pada mereka nak bertanding. Ini di Negeri Sembilan, saya nampak gayanya. Itu contohnya di Port Dickson, satu kawasan saya. Bagaimana yang lain lagi, insyaAllah dalam masa semasa saya akan memberi pencerahan. Bagaimana saudara, saya melihat di Kedah khususnya, tak tahulah apalah nasib Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Kerana dalam keadaan bagaimana sekalipun, menang atau kalah pun, beliau sekarang ini berhadapan dengan 2 kes mahkamah dan 3 saman fitnah. Ini keadaannya, saudara. Kerana pada 17 Julai lalu, beliau didakwa Mahkamah Session atas 2 tuduhan mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung isu pelantikan Datuk Menteri Besar Selangor, saudara. Dan begitu juga dengan saman sedia ada yang difailkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terbaru sekali, beliau akan berdepan dengan tindakan undang-undang sebagaimana yang kata-kata semalam, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari
bukan saja Menteri Besar Selangor saman beliau, malahan pengawasan syarikat dan mewakili Tan Sri Vincent Tan juga melakukan tindakannya daripada kumpulan berjaya. Itu kerana dalam tuduhannya Sanusi, ucapan Datuk Seri Sanusi berhubung pada Majlis Jelajah Mega Perikatan Nasional Saingi Kedah Sejahtera di Darul Aman, Jitra Kedah. Datuk Seri Sanusi mendakwa Amiruddin terlibat dalam skandal dengan pengasas kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan dalam projek pembersihan Sungai Kelang. Jadi ekoran itu Berjaya Land turut membuat laporan polis dan mengambil tindakan undang-undang. Lagi melalui Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan berjaya, saudara, Syed Ali Syahul Hamid, bagi pihak syarikatnya secara kategorikal dengan tegas menafikan semua kata-kata skandal tersebut dan mengambil tindakan undang-undang. Aduhai. Sedangkan dia tak tahulah dah bayar ke belum, kerana pada 9 Oktober dulu beliau telah disaman oleh Datuk Mahfuz yang terpaksa membayar sejumlah RM150,000. Itu pun tak tahu lagi saya. RM120,000. Itu gambarannya. Sesuatu yang agak saya nampak sekarang ni, saya keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Parti UMNO. Saya mendengar sendiri ucapan beliau di beberapa tempat dan terbaru hari ini. Sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi, beliau memuji keberanian tindakan timbalannya, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kerana berani mempertahankan UMNO sebagai parti yang memperjuangkan kemerdekaan. Itu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya Ahmad Zahid dilihat berani menghadapi risiko dan terus berjuang demi UMNO berbanding dengan kelompok ahli UMNO yang keluar parti sebelum ini. Jadi walaupun timbalan Perdana Menteri itu berdepan pelbagai tuduhan, kes di mahkamah, beliau tetap mahu menyelamatkan UMNO daripada dibubarkan. Sikap dan integriti Datuk Seri Ahmad Zahid wajar dihargai dan kerjasama Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional akan diperkukuhkan untuk keharmonian kerajaan perpaduan. Dia katanya ada orang hina Datuk Zahid. Memang tidak dinafikan beliau sedang berhadapan dengan kes mahkamah. Namun kita tak boleh nafikan itu beliau ada keberanian untuk menghadapi dan membersihkan dirinya. Itu faktanya, saudara. Orang lain kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau Dr. Mahathir Mohamad panggil dan suruh tutup UMNO, kalau tak tutup nanti kena tindakan. Namun abang saya, dia kata abang saya, Zahid Hamidi jawab, tak boleh tutup kerana UMNO parti orang Melayu dan ada sejarah perjuangan kebangsaan. Saya salute untuk itu. Itu waktu beliau berucap di Jelajah Perpaduan Madani di Alustar di Alor Mengkudu malam tadi, saya. Beliau turut meminta pengundi memilih kerajaan dan sebagainya. Jadi keadaan ini jelas bahawa sebagai Perdana Menteri beliau melihat dengan ikhlas Datuk Zahid tidak pun meminta bantuan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menarik kes tersebut. Tak ada. Perbicaraan terus berjalan. Tapi sebab itu dia kena saya salute orang macam Datuk Zahid. Kerana kalau orang lain kena panggil Dr. Mahathir, kena ugut saja, kelang kabutlah bersetuju. Itu gambarannya. Sebab saya yakinlah itu pernah dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saudara nampak gayanya di Pulau Pinang. Saya rasa untuk gerakan mendapat satu kursi pun amat samar. Jauh sekali untuk Perikatan Nasional. Kerana walaupun PAS sudah memohon maaf atas insiden yang membabitkan Presiden Gerakan, Datuk Dominic Lau, kerana dihalau daripada ketika menghadiri ceramah Perikatan Nasional, isu antara kedua parti itu masih belum tamat. Artinya, pimpinan PAS di Pulau Pinang, dia kata, boleh kita maafkan, kita minta maaf. Tetapi katanya untuk berkempen buatlah gerakan sendiri. Jadi artinya PAS tidak akan campur tangan. Demikian itu dinyatakan oleh Persetujuan PAS. Keadaan begitu, saudara. Saya amat mengharapkan saudara dalam keadaan-keadaan begini, saya merasakan hubungan antara UMNO dan Parti Keadilan semakin mantap. Dan saudara, mantapkan lagi perpaduan, kita dahagakan, kita rindukan politik yang stabil demi lestari kebajikan rakyat. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.